berkokok merdu. Merdu lagi kami berpantun untuk anda. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI. Yep. Silakan Petri. Macam mana bunyi? Okey, tak boleh. Nanti lain. Dia macam lainlah Petri lah silakan. Tahu tu lah, tak ada bakat. Cuba dah. Dan ayam kampung, ayam hutan, ayam bandar. Apa pun hari ini kita nak bercerita tentang ayam yang menjadi fenomenal lah. Sebab sebelum ni ramai yang kita jejas akibat pengurangan di pasaran dengan pelbagai spekulasi dan isu. Namun kita nak tinjau dalam perspektif lebih luas bersama dengan peniaga yang betul-betul hadapi kekurangannya, macam mana mereka atasi untuk kebaikannya. Sebab ayam ni memang keperluan penting. Betul. Setiap hari diperlukan. Jadi kalau ada krisis memang memberikan satu yang impak lah negatif kepada pengguna. Ya, dan lebih membimbangkan, ini bukan baru kita bincangkan. Maksudnya ini telah pun berlanjutan dan sekarang kan musim cuti sekolah, musim mereka bercuti dan juga melakukan pelbagai aktiviti. Jadi kepentingan untuk para peniaga punya bekalan yang cukup juga sangat pentinglah. Itu akan kami bawakan juga. Cuti sekolah macam mana, Petri? Cuti sekolah memanglah kita kena kreatif. Di saat kesibukan kita kena pandai untuk jadualkan waktu, untuk warnakan. Sebab anak-anak ni dia fitrah dia cepat bosan. Jadi kena pandai buat apa. Kita pun di rumah kena jadi ayam, kena jadi dinosaur. Kan tak boleh kita dalam pattern yang sama je. Kejap kita kena merangkak, kejap melompat untuk hiburkan anak. Ya, betul. Kalau macam saya pula sekarang fasa yang anak tentukan nak buat apa hari ni. Dia sendiri yang cakap ni nak pergi mana, hari ni nak buat apa. Dan apa yang kita boleh dan tak boleh lakukanlah. Apa yang tak boleh? Kena luar jalan. Dia tak bagi kita kalau keluar jalan dekat-dekat, dia tak nak. Dia nak kita jalan jauh-jauh. Dia kena jalan tengah-tengah. Jadi dia marah kalau macam tu. Itu dia. Tapi itulah saya pun ada julat usia yang berbeza. Mungkin yang pertama nak apa, kedua nak apa, tiga nak apa, empat nak apa. Banyak keputusan yang perlu dibuat lagi di sebalik cuti sekolah. Yang pastinya kita nampak ada sikit kelegaan lah pada jalan raya. Kecuali satu hal lah. Sebab sekarang ni kalau hari biasa macam ni tak ada yang pergi sekolah kan. Lebih cepat sampai ke destinasi dan pejabat. Namun waktu malam penuh di kawasan percutian penuh, di hotel penuh, di kawasan di belah Medan. Itu juga mampu untuk kita dari sisi yang lain meningkatkan ekonomi kembali dan rancakkan kembali pendapatan mereka yang Betul. Apa pun kena rancang dan kena bersabar untuk segala yang kita lakukan. Dan ini yang kita nak bawakan kepada anda 3 perkongsian di media sosial kita. Yang pertama ini di Berita Harian berkaitan dengan terharu terima rumah selepas 20 tahun tinggal dalam kereta. Ini berkaitan dengan veteran Angkatan Tentera Malaysia yang telah pun meluahkan kelegaan beliau, iaitu bekas anggota ATM Tuan Muhammad Rizwan Abdullah yang kisahnya tinggal dalam kereta sejak 20 tahun lalu mendapat perhatian pemimpin nombor 1 negara, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan telah pun dikurniakan sebuah rumah lah untuk beliau duduki. Itu dia. Sebab rumah ni penting sebab itu melibatkan tentang kesihatan, tentang apa yang perlu dibuat dan juga mudah untuk bermasyarakat. Kalau orang nak datang mengunjung ke di mana ada tempatnya. Dan semoga ini memberikan juga inspirasi ataupun lebih kita dapat banyak maklumat. Mungkin ada yang senasib dan dapat terima bantuan yang sepertinya. Apatah lagi bekas anggota kan. Okey, ini satu lagi perkongsian. Okey, untuk adik-adik. Okey. Adik-adik tak ambil SPM? Belum. Okey. Semakan keputusan yang mendebarkan SPM, anda boleh bermula pada 16 Jun pada Khamis hadapan. Dan ini telah pun diumumkan oleh Kementerian Pendidikan KPM berkenaan dengan perkara ini. Maksudnya bermula jam 10 pagi. Manakala mereka yang akan mendapat melalui pos akan dihantar juga pada hari berkenaan. Untuk cara persendirian, anda boleh juga gunakan SMS ataupun secara dalam talian untuk akses keputusan anda, terutama selepas jam 10 pagi. Dan ini pastinya perkara yang paling mendebarkan. Kan? Teringat kan? Teringat. Tapi saya masa ambil SPM saya tak berdebar sebab saya lebih suka pergi keluar dengan kawan-kawan. Berbeza pula. Mungkin masa tu lama tak jumpa kan? Lebih nak tak ada media sosial masa tu. Jadi tapi bila dapat keputusan terus debar lah nak balik rumah. Okey, satu lagi bercerita mengenai percutian. Ini nilai-nilai murni yang jarang lah. 34,000 kalau Petri jumpa, Petri buat apa? Menguji iman sebenarnya. Kalau manusia biasa pun memang menguji iman. Mungkin ada yang akan ambil, anggap dia sebagai sedekah. Tapi tidak kepada wanita ini. Nur Hafiza yang pulangkan RM34,000 milik pelancong. Dan katanya saya gembira dapat kembalikan wang sebanyak itu. Dia sedang bekerja dan sebelum tidak sengaja menemui beg mengandungi pelbagai mata wang milik pelancong dari Sudan di kerusi menunggu berhampiran dengan kaunter tiket di pusat pelancongan terkenal di Langkawi. Mula-mula dia nampak dan kemudian apabila dia tersedar bahawa pelancong itu tertinggal, dia bertindak untuk ambil terlebih dahulu beg itu dan letak di kaunter perkhidmatan dan kemudian berjaya dipulangkan. Jadi beliau dianugerahkan mendapat penghargaan daripada pihak perkhidmatan tersebut dengan menganugerahkan surat penghargaan kepada Nur Hafiza ni. Inilah wajahnya, nilai murni 34,000 yang dijumpai itu
dipulangkan dan berjaya didapatkan kembali kepada pemilik asal. Ada mata wang euro, rial Saudi, lira Turki dan ringgit Malaysia dalam milik pelancong berkenaan. Semua ini menjadi satu nilai murni lah yang dapat dicontohi sebab kita tahu apa keperluan pelancong tu kan. Mungkin dia ada urusan perniagaan ke, kalau memang siapa tahu berkat anda membantu dia, nanti imbuhan yang akan menyusul. Kalau tidak pada dia, nanti pada yang atas akan membantu anda. Okey, kita nak bersama dengan satu persembahan ini daripada dua artis baharu yang saya percaya dah dapat SPM lah kan. Okey, umur 18 dan juga 20 tahun, Akish dan Momo. Silakan. Ada tangis dan juga tawa, segala pahit dan manis bersama. Ketika bersama, tak kira di mana, gelak gembira dunia seakan kita punya. Kau tahu ku tetap ada untukmu, ku mau kau dan aku bersatu. Ku berjanji setia, kita berkawan selamanya. Walau apa yang akan berlaku, ku tetap ada di sisimu. Aku takkan berubah walau ribu masalah. Setiap cabaran kita lalui, sama-sama kita tempuhi. Di kala duka kau ada, tangis dan juga tawa, segala pahit dan manis bersama. Jangan kau lupakan semua memori yang kita cipta bersama. Akan ku simpan semua, bersama di dada untuk selamanya. Go Momo. Kala duka, tangis dan tawa, karena aku tetap berdua bersama. Walau ku di bawah, ku berputus asa, kau membantu untuk ku menyerah ketika ku menyerah. Ku bersamamu, Waktu dan masa berat dan lelah yang kau berikan padaku. semua kenangan yang sudah tercipta, segala janji yang dibina bersama. Man kau berada, tetapkan bersama. Ke hujung dunia, sakit sedihmu juga ku punya. Kau ada, tangis dan juga tawa, segala pahit dan manis bersama. Jangan kau lupakan semua memori yang kita cipta bersama. Akan ku simpan semua, bersama di dada untuk sama. Kau bagai sinar matahari yang menyinari dan menerangi gelap hidup ini. Okey, itu dia yang termasukkan Momo dan Akish. Momo Ya saya. yang Akish tu boleh teka lah. Betul. Momo ni Tak, nama... saya Momo, saya Akish. Oh ya ke? Dia Dan. So, Momo dan Akish. Okey. Okey. Momo nama betulnya? Syazrul Afendi. Syazrul. Okey, dan Akish ya. Yes. Dan ini 18, ini 20. Macam mana sebenarnya perasaan menjadi remaja yang menikmati lagu ni? Macam pakcik-pakcik. Ya. Betul, kami berbeza macam kan? ni je tadi. Jadi muzik bagi Akish apa macam mana? Muzik ni adakah memberikan terapi untuk Akish ke? Seronok ke macam mana? So muzik ni macam kita dengar pun dia sangat rancak. Okey. So kita orang rasa muzik ni sangat membuatkan remaja zaman-zaman sekarang ni suka. Mereka pun nak ikut dance sekali. Zaman TikTok ni kan? Ya, zaman TikTok. Momo, lagu ni menceritakan berkenaan apa ni? Kau ada? Dia pasal kawan-kawan. Kau ada tu maksudnya macam setiap apa yang kita buat susah senang, kau ada. Yes. Oh, okey, itu dia. Lagu ni pun santai, relax kan, tak Ya, fikir betul. kan? Oh, lagu untuk kawan-kawan lah ni. Kawan-kawan. Tapi adakah anda juga memang dua yang menari ke macam mana? Yes, kita Sebab orang tadi kita nampak macam ni. Ke memang ada juga koreografi dalam persembahan ke? ada koreografi. dalam lagu ni ada. Okey, itu dia. Jadi macam mana pelibatan masih lagi baru kan? Dan merasai kebahang dalam industri muzik ni, apa cabaran bagi Akish ya? Umur 18 kan? Masuk dalam industri, macam mana? Cabaran untuk Akish, Akish dah lama juga dalam industri ni. Okey. Tapi ini untuk merupakan kali pertama Akish berduet. So cabaran dia, inilah kita nak keluar dalam industri ni secara duet. Untuk bagi lagu tu orang semua suka. Lakukan Akish apa? Lebih kepada apa? Vokal, balada tu macam mana? Yes, Akish lebih kepada balada. Maksudnya duet ni mencabar lah. Bagi Momo mencabar tak? Duet ni? Sebenarnya tak mencabar pun sebab kita orang dah lama kenal. Kita orang berkawan, so dah memang ada chemistry tu. Ya. So Kalau ikutkan
Kan macam dia balada kan. Lagu-lagu yang apa contoh lagu? Contoh-contoh lagu macam lagu-lagu Ernie Zakri, lagu-lagu macam itulah, balada Okey, macam balada. tu. Yes. Macam Momo lebih kepada muzik apa? K-pop Saya ke apa? lebih kepada muzik hip hop. Hip hop. Okey, Okey. nampak. Macam mana nak mencari inspirasi tu? Sebab ni muzik macam ni muzik macam ni. Cari titik persamaan tu. Dia bukan apa sebab presiden tanya ni mungkin ada lagu dia boleh buat nanti. Adalah. Jadi baik jawab betul-betul. Macam mana cari titik persamaan tu? Rajin karaoke ke ataupun praktis ke macam mana? Kita orang praktis banyak, kita orang bersembang pun banyak talk lah. So kita orang jenis yang suka bercakap bersama berdua, Yes, dan kita orang ada minat yang sama. minat yang sama. Yes. Okey. Okey, kabarnya ada muzik video Yes. yang akan dilancarkan nanti. Mungkin nak diwara-warakan, silakan. Okay. So music video Kau Ada dah keluar dah. Okey. Dekat YouTube Her TV. Ya betul. Yes. So korang boleh stream. Okey, jadi dalam cerita ni apa dia punya ni? Persahabatan yang diganggu ke apa? Ataupun happy-happy Awak suka je? bagi masalah kepada persahabatan ni? So lagu Kau Ada ni sebenarnya untuk sebuah drama yang akan keluar tak lama lagi. Tajuk dia Roxy. So dia kisahkan tentang seorang robot ni, sebuah robot ni yang kawan baik dengan seorang budak ni. Jadi orang ni terlampau rapat. sesuai lah. Jadilah lagu Kau Ada. Okey. Siapa jadi robot? Momo jadi robot? Tak. Adalah. Okey. Semoga berjaya kolaborasi InsyaAllah. kalian berdua ni. Wah, thank you. Kejap, nyanyi sikit lagu apa-apa lagu balada yang selalunya. Kalau tak beritahu lagi. Nak dengar sikit. Okey. Mic ke ni? Boleh. Mana-mana tak apa. Segalanya kaku, hati terus menangis, telah mengenangkan dirimu telah tiada. Okey, sambung. Kalau pergi dapat pesan kan. Awak rapkan lagu tu. Okey, all the best. Okey. Semoga berjaya. Terima kasih untuk adik-adik. Thank you. Momo dan Akish ya. Ya, okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan berbicara mengenai topik ini, laporan mengenai kekurangan bekalan ayam dan kenaikan harga barang hanya di Malaysia hari ini. Belum reda dengan isu harga dan kekurangan bekalan ayam yang berlaku sejak 2 bulan lalu, pengguna kini semakin dibebani apabila masalah tersebut menjurus kepada kenaikan harga barangan yang lain. Biarpun pelbagai keluhan dan aduan telah dilakukan, namun isu ini masih belum menemui jalan penyelesaian. Kru MHI melakukan tinjauan di sekitar Petaling Jaya bagi mendapatkan pandangan pengguna mengenai perkara ini. Dia depend dengan dekat lokasi yang kita nak beli ayam tu lah. Ada yang besar, ada yang senang. Harga dia pula sekarang ni dia depend dengan market semasa lah. Ada yang murah, ada yang mahal. Ikutlah kita dekat lokasi mana kita beli tu kan. Walaupun ada, tapi harga pun dah RM11.80 RM11.60 kan. Dia tak sama harga. Satu hari tu macam hari ni lain harga. Esok naik RM30. Yang sebelum ni pun baru RM8 lebih kan sekilo. Nah, dekat-dekat RM9 lah. Tapi untuk yang waktu sekarang ni saya rasa agak tinggilah harga dia. Boleh cecah ke RM12 sekilo. Sekarang zaman ni memang susah lah bang. Ni harga ayam dah naik sekarang. Dulu okey harga dia. Sekarang dah double lah sekarang. Dia ada tu. Nak cakap tak terkesan dengan kenaikan harga tu macam tipu lah kata tak terkesan kan. Sebab harga pun naik macam sebenarnya ketara lah, kuat ketara juga. Macam bukan dari segi ayam mentah saja, macam makanan yang berasaskan ayam pun semua naik. So makanan yang paling simple yang kita makan memang ayam. So macam nak tak nak memang terpaksa lah makan ayam juga walaupun harga naik pun. Jelas, kenaikan harga barang yang berlaku memberi kesan kepada setiap pengguna. Apakah pilihan yang ada kepada peniaga dan juga pengguna? Tepuk dada, tanya selera. Itu dia. Tanya selera pun tak menjawab. Betul. Sebab memang kadang-kadang tak ada, dah harga pun makin meningkat. Itu jawapan yang berlaku lah bila kita tengok
yang kedai ini jual harga bilada ayam. Harganya berbeza dan beri impak juga lah ya. Dan kita nak bersama hari ini berbincang tentang bagaimana kekurangan penawar ini memberikan impak kepada peniaga dan juga pengguna. Okey, kita nak teruskan dengan perkongsian ada sudut pandang dari sudut pengguna dan juga peniaga, tapi kita mulakan dengan pengguna terlebih dahulu. Kita bawakan di studio adalah saudara Muhammad Nazmi Jamil, seorang penggemar ayam katanya dan juga pernah berada dalam industri lah untuk peniaga ayam ni. Terima kasih ke studio bersama kami. Melihat kepada senario sekarang sebagai seorang yang memang gemarkan atau menjadikan ayam ni sebagai antara rutin lah kan. Terkesan tak dengan kes kenaikan harga ini? Okey, dengan keadaan yang sekarang kita lihat ni, memang kalau kita fikirkan balik dan kita kaji balik, sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya macam satu yang tidak masuk akal. Sebab macam yang kita fikirkan, ayam ni merupakan makanan utama. Tak kisah bukan saja semua rakyat Malaysia, tapi masyarakat dunia semua memang gemarkan ayam. Tapi bila perkara macam ni berlaku kat negara kita khususnya, yang merupakan kita boleh katakan antara pengeluar ayam dan juga mempunyai hampir 3,000 peternak ayam di seluruh negara. Jadi bila berlakunya perkara macam ni, kita rasa macam ada sesuatu yang mungkin ada sesuatu di kita tak tahu di mana berlakunya kan. Ada satu masalah tu kan. Jadi bila jadi perkara-perkara begini, saya sebagai pengguna dan juga merupakan antara pernah terlibat dalam industri ayam ini, kita rasakan bahawa ini merupakan satu masalah yang besar kepada negara kita. Okey, sepanjang sebelum ni 6 tahun dalam industri jual ayam, apa masalah yang sering berlaku selain daripada isu-isu ini? Okey, masalahnya yang pertama yang kita memang sering kali hadapi, pertama sekali memang isu kenaikan harga ayam. Mana kata isu kenaikan harga ayam ni bukan daripada sekarang saja, daripada dulu lagi perkara ni dah terjadi. Tapi ketika tu dia jadi macam sikit-sikit. Macam kami antara peniaga, kami setiap hari menggunakan kuantiti ayam yang begitu banyak. Jadi bila perkara begini terjadi, kita rasa macam yalah, kita ni meniaga. Kita kena fikir ada modal kita, kos dan apa semua. Jadi bila perkara macam ni terjadi, kita yang nak meniaga barang kita ni, kita akan jadi pening. Sebab awak menjual hari-hari, kemudian jumlah yang banyak dan dia kena harga konsisten kan? Ya, saya. Jadi macam mana kau pengalaman lah daripada anda dapat bekal ayam tu, susah dapat bekalan satu, kemudian lonjakan pada harga dan terpaksa menyerap kos-kosan yang lain sampai, tapi kena jual harga yang sama. Jadi macam mana impak kerugian tu ditanggung oleh penjual? Impak kerugian tu memang kita, kalau orang nak cakap peniaga ni, dia masalah utama dia di sini apabila kita sebagai peniaga, kita telah menjual harga makanan tu terlampau mahal, kita tak boleh mahal sangat. Nanti bila mahal sangat, orang komplain, dah viral semua kan. Jadi masalah tu kepada kita. Tetapi bila kita singkap balik, bila kita imbas balik, apa dilema yang terjadi oleh kami para peniaga ni, itu begitu besar. Sebabnya kita dapat harga sedikit, kita kena tampung lagi kos-kos lain sebab kita ada kedai, kita ada pekerja, kita kena tanggung kos minyak, pengangkutan dan sebagainya. Jadi benda tu memang bagi kami impak yang besar dan itu yang ada setengah-setengah kita boleh dapatkan sekarang, bahawa kebanyakan peniaga ada yang hampir gulung tikar. Disebabkan mereka tidak mampu untuk menampung masalah ini. Nazmi, kita ada rantaian ini, pengguna, peniaga, penternak, pembekal dan sebagainya. Bila berlaku isu sebegini, di mana sebenarnya kelompongan itu berlaku? Pengguna mesti kena faham, tapi dalam masa sama kita tak boleh nak terlalu mahal dengan rutin harian ni. Di mana sebenarnya? Di tahap mana tu? Okey, kalau kita kaji balik apa yang berlaku sejak kebelakangan ini, masalah utama yang berlaku adalah apabila para penternak tidak dapat membekalkan ayam yang cukup kepada para peniaga. Peniaga khususnya kepada kita sebagai peniaga ataupun kepada pengguna. Jadi kita nampak masalah di sini adalah kepada para penternak itu sendiri. Sumbernya lah. Sumbernya. Jadi disebabkan mereka pun berdepan dengan bila peningkatan harga dedak, kos pengurusan yang tinggi. Jadi memang impak itu berganda. Bermula pada peringkat awal, dia melarat sampai ke pembekal semua-semua dah. Sebab apabila kita tengok di sini, para peternak mereka macam kos-kos dedak yang mahal. Dan mereka terpaksa menaikkan harga ayam. Apabila mereka jual kepada peniaga, kami orang tengah, maka peniaga pun terpaksa menjual harga yang mahal produk tersebut kepada pengguna. Produk tu pun terjejas lah. Apabila point A ke point B ke point C semuanya jadi mahal, jadi semuanya mahal. Jadi memang tak akan kembali ke dalam industri yang kita peternak ayam ni? Kalau untuk masa sekarang dalam industri makanan ni, apa yang saya lihat memang amat sukar. Disebabkan sekarang kita dengan apa yang berlaku, pandemik dan juga masalah-masalah kenaikan harga barangan. Jadi bagi saya di sini, biarlah kami berehat dahulu
mungkin kita boleh fokus kepada benda-benda yang lain. Ya, kita jadi pengguna jelah Ya, macam makan macam ayam kalau pengguna pun kalau kita beli ayam sekilo RM10 boleh tahan 3-4 hari, tak ada masalah. Okey. Kalau kita yang menyaga ni kita pening. Belum tentu cukup. Okey, ini sedikit pendedahan perkongsian daripada muda yang berniaga, perspektif Ya. mereka ataupun terlibat naik turun dalam dunia perniagaan yang berkaitan dengan ayam ni. Dan sekarang ni, ya. Okey, kita nak bersama dengan rakan wartawan kita yang berada di lokasi ni di Bukit Lancung, Shah Alam, bersama dengan peniaga ayam secara langsung di sana. Afiq, untuk laporannya silakan. Hai, terima kasih Hanif dan juga Fitri di studio. Baik, kalau sebelum ni kita boleh menyanyi dengan sangat gembira lagu Ayam Bermacam Ayam. Tapi sekarang ni kita dah tak boleh nak habiskan lirik dah. Sebab realitinya yang berlaku sekarang memang bekalan ayam mentah. Okey, jadi saya sekarang berada di Bukit Lancung, Shah Alam, untuk bersama dengan salah seorang peniaga di sini, peniaga yang menjual ayam, dan kita nak tanyalah bagaimana dia sendiri sebagai seorang peniaga berdepan dengan masalah ini. Tapi suka untuk saya kongsikan kepada Hanif dan juga Fikri dulu. Beliau ni sudah berniaga selama 25 tahun dan bukan sahaja dia berniaga di pasar malam dan juga pasar tani, tetapi juga dia menyediakan bekalan ayam mentah untuk catering. Tetapi disebabkan masalah kekurangan bekalan ayam mentah yang berlaku sekarang ini, dia terpaksa memilih sama ada nak menjual di pasar malam dan juga pasar tani ataupun hanya sekadar menyediakan bekalan ayam mentah ini untuk catering. Jadi bersama saya hari ini ialah Encik Zulkifli bersama saya hari ini. Cik Zul, sekarang ni kalau kita tengok, boleh saya tunjukkan, Cik Zul memang tengah, orang kata tengah sibuk menyediakan ayam mentah untuk catering. Okey, jadi Cik Zul, kalau boleh Cik Zul kongsikan bagaimana Cik Zul sebagai seorang peniaga ayam berhadapan dengan situasi ini. Situasi ini dia dah 2 bulan berlaku kekurangan bekalan. Tapi 2-3 hari ni nampak macam hampir okey lah. Daripada saiz ayam 2.5, kita dah boleh dapat 2 kilo lebih lah, 2 kilo 3 ke 2 kilo 4. So di situ nampak perubahan mengatakan industri ayam ni makin memulih lah. Okey, jadi Encik Zul macam yang saya katakan tadi, sebelum ni Encik Zul bolehlah dengan bekalan ayam mentah ni Encik Zul boleh pergi ke pasar tani ataupun pasar malam hampir setiap hari. Tapi sekarang ni Encik Zul memilih untuk buat catering saja. Dah jarang dah untuk pergi ke pasar tani ataupun pasar malam. Kenapa tu Encik Zul? Sebab kita terpaksa dulukan catering. Catering ni dia ambil order dengan customer. Dia lebih awal ambil. Dia ambil 3 bulan ataupun 2 bulan awal. So kita macam mana sekalipun kita mesti utamakan yang catering ini untuk kenduri kahwin, kenduri sembarangan lah. So kita kena buat dia punya. Kita biar tak berniaga tapi kena sediakan barang untuk dia. Sebab dia dah ambil order awal. So macam mana pun kita kena buat awal dia punya lah. Sekiranya kalau ada barang lebih baru kita pergi pasar. Tapi kalau barang tu berkurangan kita tak pergilah. Kerana kita tidak melepasi kos untuk kita pergi pasar. Sedangkan biasanya pasar itu kita bawa 300 ekor. Sekiranya kita dapat 100 ekor bekalan, kita tidak boleh pergi pasar. Tidak boleh cover kita punya kos untuk ke pasar. Jadi kiranya kalau Encik Zul dengan bekalan ayam mentah yang ada sekarang ni, kalau Encik Zul pergi juga ke pasar, mungkin orang kata tak balik modal lah dengan kos yang dikeluarkan, betul? Ya betul. Sebab dari 300 ekor, kalau kita jual hanya 100 ekor di pasar, kita memang tidak lepas kos untuk kita ke pasar. So lebih baik barang tu kita simpan untuk menjual esok harinya. So kita dapat 2 hari punya bekalan, sekali niaga baru kita boleh tampung kita punya kos perniagaan. Okey, tetapi untuk pengetahuan semua juga, walaupun di sebalik orang kata ini adalah orang kata perkara yang negatif jugalah, maksudnya masalah kekurangan bekalan ayam mentah ni, tapi ada juga sudut pandang positifnya. Contohnya dari berat ayam ni, okey, kalau menurut Encik Zul, dulu ayam ni dalam 2 minggu yang sebelum, dia lebih orang kata lagi ringan daripada yang ini. Jadi ini orang kata macam dah kembali normal lah. Sebab waktu dalam bulan puasa, bukan setakat bekalan ayam mentah yang kurang, berat ayam pun jadi kurang. Daripada 2 kilo jadi 1.5 kilo, 1.2 kilo. Tapi Encik Zul nak tak nak kena ambil jugalah Encik Zul waktu tu. Ambil sebab kita tak ada pilihan. Customer macam mana pun dia nak ayam. Dia tidak kira saiz asalkan dia ayam. So nak tak nak kita terpaksa bagi. Tapi kita punya keuntungan tu amat nipis.
Sebab kita bergantung kepada kilo keuntungan, bukan ekor. So kalau setiap kilo itu tidak mencecah 2 kilo, dia mencecah 1.5 ataupun 1.3, keuntungan kita kecil. So tidak berbaloi kalau kita untuk pergi pasar untuk menjual ayam. Jadi lebih baik kita buat yang order saja. Jadi bila sekarang ni dah kembali normal kepada 2 kilo, memang rasa lega jugalah. Rasa lega sikit lah. Kita nampak benda tu dia ada perubahan lah. Kalau dibanding 3 minggu sudah ke 2 minggu sudah, bakalan memang kurang. Sekarang kurang juga. Tapi tidak seteruk 2-3 minggu sudah lah. Nampak dia macam dah hampir nak stabil lah. Tapi kita tunggu lagi seminggu tu. Tengok keadaan ni. Okey, jadi mungkin Cik Zul boleh juga kongsikan selama 25 tahun Cik Zul berniaga, ada pengalaman yang orang kata paling teruk lah bagi Cik Zul sebagai seorang peniaga ayam. Nama saya berniaga 25 tahun di pasar tani, di pasar malam, membuat order catering. Ini yang paling dasar dan yang paling lama jangka masa yang diambil untuk memulihkan keadaan ayam. Ya. Okey, jadi dan juga suka untuk saya kongsikan, walaupun dah 25 tahun Encik Zul berniaga, tetapi dan 25 tahun berniaga dan sekarang diuji pula dengan masalah kekurangan bekalan ayam mentah, tapi bagus Encik Zul ni, kualiti ayam tu masih lagi dijaga sebagaimana kualiti yang sebelum-sebelum ini. Kalau kita tengok ayam dia, okey, memang orang kata memang dia punya color tu memang nampak segar lah. Dan juga dari segi ayam ni, tadi saya datang ke tempat ini memang tak ada bau-bau ayam tu, memang tak ada. Sekarang pun saya berani tau nak bau dekat-dekat, memang tak hanya. Jadi kenapa Encik Zul walaupun diuji dengan kesempitan yang macam ni masih lagi menjaga kualiti untuk pengguna? Sebab kita ada teknik. Sebab apa kita boleh bertahan 25 tahun? Sebab kita ada cara tersendiri untuk menyimpan ayam tu untuk mendapatkan kualiti yang lebih bagus. Dia ada teknik seperti simpanan, selepas ayam sembelih kita terus kena simpan supaya dia tidak dijangkiti bakteri, lalat. So kita akan masuk dalam tong, kita akan letak ais untuk menjaga kualiti dia. So apabila kita keluarkan ayam tu, kita nampak segar. Dan kita punya strategi, ini hari sembelih, ini hari kita jual. Kita tak ada sembelih ini hari, jual 3 hari, 4 hari, tak ada. So kita setiap hari kita ada sembelih. So hari-hari kita menjual ayam terkini lah yang baru sembelih. Itulah sedikit sebanyak pengalaman dan juga orang kata perasaan secara peribadi lah oleh peniaga ayam yang merasai masalah kekurangan ayam ni. Okey. Jadi itu sahaja dari saya, mungkin dari Bukit Lancung kembali kepada Fitri dan juga Hanif di studio. Okey, terima kasih Afiq memberikan laporan bayangan yang betul-betul berada di tempat untuk potong ayam tu. Pengalaman terbaru untuk Afiq sendiri. Okey. Okey, kita masih bersama dengan Nazmi, mungkin sebagai penutupnya melihat kepada isu ini di sudut pengguna, apa yang boleh kita fahami dan kita lakukan bagi sama-samalah mengambil kira isu ini juga. Pengguna, okey. Untuk kita sebagai pengguna, kita bila berlakunya keadaan macam ni, kita jangan salahkan pihak itu pihak ini. Betul. Kita kadang-kadang kita kena ambil inisiatif kita sendiri ataupun alternatif lain. Mungkin bila dah tak ada ayam, kan, mungkin dah tak boleh sangat nak makan ayam, kita mungkin boleh bertukar, mungkin kita boleh makan sumber-sumber protein lain seperti ikan ataupun daging. Tapi tak tahu kalau memang dia ni memang lahir-lahir memang nak makan ayam, itu kan? Memang terpaksa spend duit lah, keluar duit sendiri untuk makan ayam. Tapi lagi satu, bila jadi masalah ni, boleh saya katakan di sini adalah masalah negara sebenarnya. Jadi saya rasa pihak kerajaan kena mainkan satu peranan lah yang begitu besar. Sebab bila dah jadi macam ni, dia dah melibatkan rakyat, jadi kita rasa kerajaan kena mainkan peranan supaya masalah ini tidak berlarutan dan kita boleh kembali hidup seperti sedia kala lah. InsyaAllah. Ada cadangan juga supaya ada penternakan nasional dan juga bukan hanya milik swasta tapi memang milik kerajaan untuk memudahkan urusan. Baik, terima kasih kepada Nazmi yang berkongsi fikrah anda. Dan kita pun lapar juga apa pagi ni kan? Okey, betul. Terutama kalau ada roti canai. Kan? Okey, di Melaka kabarnya ada roti canai 50 sen yang masih dikekalkan harganya. Berniaga sambil bersedekah juga. Jadi kita nak saksikan bingkisan ini. Roti canai antara makanan kegemaran rakyat di negara ini. Bukan sahaja untuk sarapan pagi, malah dijadikan pilihan tidak mengira masa.
Isu kenaikan harga barang berikutan kesukaran mendapatkan bekalan tepung membuatkan ramai peniaga roti canai mula menaikkan harga roti canai di antara 20 sen ke 50 sen. Namun begitu, dalam situasi rakyat terbeban dengan kenaikan kos seharian, masih ada peniaga yang cuba meredakan kepayahan pelanggannya. Mustafa Abdul Latif, 58 tahun, telah mengusahakan perniagaan roti canai di gerai miliknya di Bukit Katil, Melaka sejak 20 tahun lalu. Lebih istimewa, sejak mula berniaga sehingga kini, harga sekeping roti canai yang dijualnya masih kekal 50 sen sekeping. Ditanya mengapa dia sanggup menjual dengan harga yang begitu murah, bapa kepada 4 orang anak ini berkata dia mengambil contoh arwah bapanya yang juga menjual roti canai sekitar tahun 1970-an. Dia yang turut dikenali dengan panggilan Abang Roti Canai 50 sen mempunyai alasan tersendiri untuk tidak menaikkan harga. Saya ni arwah untuk saya memang dia jenis tak berkira. Dia punya orang memang bertolak ansur. Jadi kat sini kita ikutlah cara bapa kita kan. Kemurnian hati bapa kita tadi tu. Itu yang saya terlekat situlah. Meskipun harga jualan itu dianggap tidak masuk akal oleh pelanggan tetapnya, Mustafa tekad untuk mengekalkan harga berkenaan walaupun pada masa ini harga tepung gandum menjadi bahan asas pembuatan roti canai meningkat sekali ganda. Cara saya buat ni memang saya buat dua dalam satu. Sambil kita berniaga, kita buat beramal sikit lah. Nak kata siapa tak nak untung, semua nak untung. Tinggal saya ni lebih ke alam akhirat itu. Kalau kita kira segi kasar memang beri kesan lah. Tapi kalau secara detail, kalau kita buat kiraan, sebenarnya keuntungan tu masih ada. Yalah, cuma dia tipis lah. Mustafa yang dibantu oleh anak dan isterinya memulakan perniagaan seawal jam 6.30 pagi hingga 11.30 pagi dari hari Sabtu hingga hari Rabu. Bagi masyarakat setempat seperti Abdul Ghani Ahmad, dia bersyukur kerana masih terdapat tempat sarapan yang menawarkan harga berpatutan. Sejak saya makan dekat sini dah hampir 8 tahun dah kan. Harga roti ni masih maintain 50 sen sampai sekarang. Dalam keadaan sekarang baguslah, tak bebankan kita kata pengguna lah kan dengan harga sekarang. Kalau nak bandingkan sekarang, kalau nak bandingkan dekat luar memang harga memang dah mahal kan. Tapi ini kita tak membebankan lah. Lagi terbaik lah kita kan. Harga murah yang ditawarkan ini turut menarik pengunjung dari luar untuk datang makan di sini. Mau first time datang, kira dah rasa lah roti canai ni memang sedap lah, puas hati lah kan. Saiz dia pun besar kan. Dengan kuah semua memang puas hati lah. Macam-macam jenis roti pun ada kat sini, roti sardin semua, martabak semua ada kan. Martabak dia pun murah juga harga. Kepuasan pelanggan menjadi faktor utama kepada pengusahanya. Selain menawarkan harga yang tetap sama sejak dahulu, rasa enak yang dikekalkan juga percaya menarik minat pencinta makanan ini. Okey, saya nak roti canai, tapi tak nak yang berkuahkan kepalsuan. Boleh ada? Ada juga. Ada. Itu hanya special untuk awak saja. Okey, itu sedikit lah kan. Tapi ni 8 tahun, tetap 50 sen. Ya, di sebalik kenaikan harga dan juga macam-macam kita dengar, tetap istiqamah dengan 50 sen tu. Okey, kita nak bertindak seketika. Selepas ni, banyak lagi perkongsian akan kami bawakan. Saya nak lari pergi besar buku je lagi. Awak dah pergi kan? Dah, nak pergi lagi. Kita nak bawa ke sini juga. Okey. Malaysia hari ini, jangan ke mana. Masih dalam MHR kita bawakan tentang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 yang nampaknya sambutan cukup hebat kerana buku ini membuka cakrawala minda. Dan bersama dengan Timbalan Pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, merangkap pengerusi dan kuasa pengelola PBA KL, Pesta Buku Antarabangsa KL ini, Cik Muhammad Khair Gandirun. Terima kasih banyak.
Itu dia. Kembali. Dan difahamkan Cik Khair pun terkejut ya dengan sambutan tahun ini. Alhamdulillah. Sebab kebetulan digabungkan dengan cuti sekolah. Jadi macam mana melihat ini satu lagi lonjakan yang baik untuk industri buku Malaysia? Kami melihat bahawa sambutan yang berlaku sekarang ni sangat luar biasa. Dan kebetulan pula kita ada cuti 3 hari. Sabtu, Ahad, Isnin. Dan jumlah pengunjungnya sebenarnya melebihi sasaran awal kami lah. Kita rasakan sebab bila ada pandemik, sekarang kita kepada era endemik, kita rasakan mungkin orang takut nak keluar. Dan ini pertama kali juga Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tu dijalankan sewaktu cuti sekolah. Selama 38 tahun yang lalu buat waktu sekolah sebab kita mengharapkan rombongan sekolah untuk hadir. Jadi tahun ni kita buat perubahan sikit. Waktu awal-awal saya banyak juga kena kritik. Kata kenapa buat nanti tak ada rombongan sekolah. Cuma kami buat teori sikit waktu tu. Saya cakap tak apalah kot. Kalau cuti sekolah pelajar datang sendiri, mungkin poket dia nipis sikit. Tapi kalau waktu cuti sekolah, ayah bawa, poket dia tebal sikit kan. Jadi dan kami pula membuat inisiatif, contohnya sekarang boleh bayar dengan QR code, memudahkan pembayaran teknologi. Jadi alhamdulillah sambutan luar biasa. Kalau nak tahu jumlah ke? Setakat semalam jumlah pengunjung lebih 660,000. Wow. Sasaran kami antara 700 sehingga 1 juta. Sampai tu? Itulah. Kalau jadi saya fikir hari ini capailah sasaran awal kami 700,000 pengunjung. Lebih awal dapat dicapai lebih awal. Maksudnya rakyat sukakan buku. Jumlah syarikat yang terlibat adakah ada tambahan macam mana? Jumlah syarikat yang terlibat 167 syarikat. Jumlah reruai yang ada adalah 700 lebih. Jumlah ni agak sama dengan 2019, kurang sedikit. Tapi kita memahami dalam keadaan ini banyak juga syarikat yang tengah survive. Betul. Jadi kita rasakan jumlah 167 adalah jumlah yang kami selesa. Ya. Sebagai individu yang rapat dengan buku penerbitan buku semua, kita lihat ketika pandemik dan sebelumnya macam ada yang gulung tikar. Jadi memang ada harapan yang tinggi untuk melihat mereka ini bangkit kembali sebab mampu untuk menyumbang pada industri. Jadi macam mana mungkin ini juga satu inspirasi, motivasi untuk mereka berkembang maju. Dia ada dua perkara lah kalau kita nak melihat industri secara keseluruhan, Fitri. Yang pertama ialah orang kata industri kita tenat. Tapi saya fikir tak juga. Sebab kita melihat sewaktu pandemik, banyak juga syarikat-syarikat kecil yang tumbuh. Banyak syarikat yang membesar. Sebab waktu pandemik tu jualan dalam talian berlangsung. Cinta orang pada buku masih berlaku. Cuma yang berlaku senarionya ialah bukan saja di Malaysia, di peringkat antarabangsa, ialah yang banyak terkesan adalah rangkaian kedai buku. Rangkaian kedai buku yang ada kos tertentu yang tinggi, dia memang terkesan. Tapi untuk penerbit-penerbit independen yang kecil, dia membiak. Banyak sebenarnya syarikat-syarikat kecil yang tumbuh. Dan mereka menggunakan teknologi. Ada buku fizikal, dijual secara fizikal, ada juga dijual dalam talian. Saya tengok di belakang pentas utama tu ada yang mandiri Cukup ada ruang. Itu yang baru. Sebab kita memberi ruang kepada penulis-penulis terbit yang terbit bangku sendiri. Kita bagi bus yang kecil dan juga bayaran yang sangat-sangat minimal untuk mereka juga menyumbang. Sebab kita jangan jaga yang besar aja. Tu nak ekosistem tu kena cantik Betul. Pengalaman saya di pentas utama pun memang sambutan yang luar biasa. Baik, kita mengharapkan ini adalah satu kekuatan untuk mencipta budaya membaca, bukan hanya untuk pesta buku tapi juga sepanjang hayat. Jadi macam mana juga merintis kepada usaha mari membaca, sama ada digital ke buku ke, supaya dekat di hati masyarakat. Ini yang kita sebutkan. Pesta ini memberi ruang kepada pertemuan yang intim antara penerbit, penulis dan juga pembaca. Keintiman ini yang akan menyebabkan kita merasakan bahawa orang akan suka membaca. Sebab kita percaya bahawa membaca ni lambang kepada keilmuan. Dan ilmu itu penting untuk ketamadunan bangsa. Dan buku adalah perantara antara bacaan dan juga ketamadunan itu. Jadi kita merasakan pesta buku ini akan beri ruang dan peluang. Pertama adalah kita akan mengadakan ruang secara langsung kepada pembaca dan juga penulis. Ini ruang yang jarang ada. Yang kedua ialah sebenarnya kita nak memberikan rangsangan kepada pihak daripada pemerintah, sebab ini pertama kali, Fitri.
Sepanjang 39 tahun pesta ini dijalankan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkannya. Ini kali pertama. Jadi kita merasakan impak itu akan lebih besar dan ramai juga menteri turun, Tuanku Sultan Nazrin juga akan turun. Kita percaya bahawa sokongan begini akan memberi rangsangan kepada orang membaca. Itu dia. Jadi kita harapkan dengan inspirasi yang telah pun dititipkan itu dan harapan supaya buku ni tengok saya ada 2-3 kali tempat perubahan. Tapi harinya kembali juga ke tempat yang sinonim. Dia punya nyawa memang kat situ. Okey, jadi harapan kepada semua, masih ada lagi masa untuk datang cuti sekolah ni dan saya jangkakan sikit lagi nak capai sasarannya, mungkin melebihi 1 juta. Silakan. Harapan kami ialah untuk semua rakyat Malaysia mengambil peluang. Dan kalau yang tak boleh datang jugalah, misal kata kami ada pesta buku ni kita jalankan secara hybrid. Ada pesta buku fizikal di World Trade Center di Pusat Dagangan Dunia dan juga kita dalam talian sekarang sedang berlangsung juga daripada 1 hingga 15 bulan Jun. Jadi yang tak dapat datang jangan risau, boleh beli dalam talian. Yang boleh datang datanglah, ambil kesempatan sebab sekarang ni jualannya berbaloi-baloi. Betul. Macam-macam, ada orang satu kotak tu RM50 dan macam-macam. Jadi kreativiti syarikat ini memang luar biasa. Baik, terima kasih kepada Cik Muhammad Khairul, Timbalan Pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, merangkap pengerusi dan kuasa pengelola Pesta Buku Antarabangsa KL. Semoga ada lonjakan yang baik untuk industri buku dan kita pun masuk ke jiwa sebagai industri ataupun individu yang sukan ilmu sepanjang hayat. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Dan nanti nak bersama pula dengan Hanif untuk berkongsi di sebalik kempen alam sekitar. Terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Okey, itulah perkongsian yang kita ingin bawakan terus bersama kami di Malaysia hari ini berkaitan dengan 5 Jun setiap tahun yang disambut sebagai Hari Alam Sekitar dan itu yang kita nak bincangkan. Saya nak perkenalkan tamu yang pertama bersama dengan saya di studio adalah Dr. Raslan Ahmad, Naib Presiden Kanan MAIP bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami. Mungkin sebagai permulaan Doktor, tadi kita saksikan juga sedikit bingkisan berkaitan dengan kesan alam sekitar ini melalui pelbagai cabaran juga. Pada pandangan Doktor, bagaimana isu dan cabaran ini dapat diatasi melalui pembangunan bandar pintar itu sendiri Doktor? Pertamanya terima kasih kerana beri kesempatan untuk kita membincangkan topik kita pada pagi ini. Seperti yang sedia maklum, pada 5 bulan Jun baru-baru ini adalah merupakan Hari Alam Sekitar Sedunia. Dan temanya amat mudah. Bumi hanya satu. Kita hanya satu, ada satu je bumi. Dan kita perlu memelihara dan juga memastikan bahawa bumi ini akan memberi rahmat kepada semesta alam lah. Betul. Dan semalam juga pada 7 bulan Jun kita juga menyambut Hari Keselamatan Makanan di mana temanya keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama. So dunia dan makanan merupakan perkara yang amat basic lah ataupun asas kepada masyarakat umum lah. Dan tadi saya dengar ada masalah bekalan makanan contohnya kan. Dan dalam keadaan yang sama kita mengalami krisis yang 3 perkara yang serentak. Krisis makanan, krisis perubahan alam sekitar dan cuaca dan juga krisis kesihatan. Dan inilah perkara-perkara yang menjadi kata orang cabaran, halangan kepada masyarakat kita umumnya lah. Dan kita tidak boleh lari menghadapi masalah-masalah yang kita terpaksa hadapilah. Dan contoh kalau perubahan iklim contohnya kita menghadapi banjir, pencemaran, kehilangan habitat. Kalau dari kesihatan kita ada baru pandemik kepada endemik pada COVID-19 kan. Betul. Dan kita ada masalah kesihatan mental dan juga pelbagai jangkitan penyakit yang kita terpaksa hadapi sekarang. Begitu juga dalam konteks ataupun dalam aspek pemakanan tadi. Bekalan makanan makin berkurang, harga meningkat dan ia menjadi beban kepada rakyat kita semualah. Dan kita dalam konteks bandar ni memandangkan
di Malaysia ni 80% penduduknya sekarang ni tinggal di bandar ataupun di pinggir bandar. Dan kesan kita masalah krisis ini adalah perkara yang amat mengancamlah kehidupan seharian kita. Dan itu perlukan penyelesaian secara bersamalah. Dan kita rasa kita perlu mengambil peranan masing-masing oleh semua pihak lah. Tak kira lah sektor awam ke industri, masyarakat umum dan sebagainya. Ada peranan masing-masing kita perlu lakukan. Ya, Doktor melihat kepada seperti yang diperkatakan, Mike juga yang perkenalkan konsep bandar lestari dan kelestarian ini. Mungkin pada penonton kita ingin mengetahui sejauh mana pelibatan Mike sendiri dalam memacu kerjasama awam dan juga swasta di pelbagai peringkat ini, Doktor? Ya, kalau kita tengok arah ataupun trend terkini, semua negara ataupun kerajaan ataupun peringkat negeri dan juga peringkat penguasa tempatan masing-masing menuju ke arah bandar pintar ataupun bandar lestari ataupun setengah dipanggil bandar kurang karbon dan sebagainya. Ini bukan arah-arah yang memastikan kita menuju kepada era yang lebih lestari atau memampan. Dan usaha ini perlukan kefahaman dan juga kerjasama oleh semua pihak. Dan di MIKE kita sebagai satu entiti ataupun agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kita terpanggil untuk memberi sumbangan khususnya membawa semua sektor secara bersama bagi mencari penyelesaian menggunakan kaedah teknologi dan juga sains sebagai asas bagi kita menyelesaikan masalah ini. Dan kita di MIKE mengambil inisiatif untuk menjadi jambatan kepada sektor awam dan industri bahawa dengan kaedah ini kita boleh mewujudkan kerjasama pintar supaya isu-isu tadi, krisis tadi boleh ditangani secara bersama dan tak boleh diletakkan di tangan ataupun di bahu satu pihak saja. So kita perlukan ada platform di mana semua boleh memberikan input ataupun memberikan saranan dan juga mencari penyelesaian yang lebih efektif dan lebih menyeluruh. Bukan hanya terletak dalam sudut teknologi saja, ia memerlukan aspek perundangannya, kewangannya, bakatnya dan juga kaedah-kaedah yang lebih praktikal dalam konteks negara kita. Kerana penyelesaian kadang-kadang ada di dalam negara, tak semestinya di luar negara. Kita perlu menonjolkan penyelesaian tempatan, produk tempatan, perkhidmatan tempatan dan teknologi tempatan. Inilah yang mandat ataupun usaha yang kita lakukan di MIKE supaya penyelesaian secara bersama di atas kata orang menang-menang-menang oleh semua sektor ini akan memberi kesan yang lebih lebih berkesan lah kepada isu-isu kita bangkitkan. Doktor, antara aktiviti dan program yang telah dijalankan oleh MIKE? Salah satu usaha yang kita lakukan adalah menubuhkan pertubuhan bandar pintar dan lestari Malaysia yang diwujudkan pada tahun lepas. Hasrat kita adalah untuk memanggil semua pemegang taruh dan juga pihak-pihak yang berkaitan untuk duduk semeja, berbincang, memahami masalah dan mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Dan setakat ini kita ada penyertaan seramai 30 pegiat industri dan juga pemegang taruh yang terdiri daripada pihak industri dan juga pemaju teknologi bersama dengan pihak penguasa tempatan supaya kita melihat isu ini sebagai secara yang lebih tersusun dan terancang supaya kita tidak menuding jarilah. Masalah ini tidak boleh diselesaikan oleh satu pihak. Dan semuanya kena bekerjasama di bawah satu platform yang kita panggil di bawah pertubuhan lah. Dan kita mengalu-alukan kehadiran atau penyertaan semua pihak lah, termasuk individu dan akademia. Kerana pihak akademia juga ada peranan yang tersendiri. Begitu juga pemimpin masyarakat, tumbuh-tumbuhan masyarakat perlu turut serta dalam usaha kami ini. So kita mengalu-alulah ke penyertaan kita dalam pertubuhan bandar pintar dan lestari Malaysia ini. Satu usaha sama yang mampan perlu dilaksanakanlah untuk menghasilkan satu bandar yang pintar dan juga mampan. Doktor, terima kasih banyak kerana bersama kami. Dr. Raslan Ahmad, Naib Presiden Kanan MIKE, akan sudi berkongsi dengan kita berkaitan dengan kempen alam sekitar. Okey, kita nak teruskan perkongsian bersama dengan Fetri di sana. Silakan Fetri. Okey, itu dia perkongsian hari ini. Kita banyak bercerita. Silakan kembali. Ya, okay, saya hadir ni. Okey, kita banyak isu tentang masyarakat hari ini, berkongsi tentang kisah ayam, kemudian macam mana pula untuk kembangkan minat kepada pembacaan. Dan esok kita nak bincang pula tentang ilmu yang ada kaitan dengan masyarakat kita yang belum berakhir tentang ilmu hitam. Ya, sihir yang akan bawakan perbincangannya dan eksklusif bersama dengan Ustaz Kazim Ilyas yang akan bersama kita esok kan di Malaysia ini berkongsi dengan kisahnya. Okey, itu saja kisah pada hari ini. Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan mendapat manfaat bersama untuk perkongsian ini. Dan moga ilmu ini menjadi daripada buku kehidupan yang harus kita gali dan baca untuk kepandaian dan memandaikan anak bangsa. Dan jadilah pengguna yang bijak ya. Jumpa lagi. Senyum selalu. Assalamualaikum.